bersetujui dan dipilih sebagai mazhab rasmi kerajaan dan kaki tangan yang menjadi pengikut gereja Kristian. Hercules cari jalan nak satukan puak-puak Kristian yang bertelagak. Soalnya kalau kita tengok tuan-tuan, Kristian ada mazhab macam-macam. Bila kita tengok orang Kristian kata Islam agak Islam, tapi mazhab Kristian mereka bertelagak di sudut akidah. Mazhab Islam tidak bertelagak dari sudut akidah. Contohnya kalau kita tengok mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali tidak bertelagak dari sudut akidah. Kita hanya bertelagak ataupun kita berlaku perselisihan pendapat dari sudut ibadah yang merupakan perkara dibenarkan berlakunya khilaf berdasarkan kepada pemahaman pentafsiran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan juga terhadap hadis-hadis Nabi dan juga terhadap pandangan ataupun ijma' para sahabat. Sebagai contoh tentang kaedah pembatalan wudu, mazhab Hanafi macam ni, mazhab Syafi'i macam ni, mazhab Hambali macam ni. Ia berlaku kerana pemahaman Imam Syafi'i dalam mentafsirkan ayat yang mana yang menyebut tentang batalnya wudu. Contoh perkataan la mastumun nisa. Ada ulama mentafsirkan la mastumun nisa, sentuh perempuan itu sentuh hakikat sentuh kulit ke kulit. Ada yang mentafsirkan sentuh itu dengan cara jima, yang tubuh. Ada yang mentafsirkan sentuh itu sentuh dengan nafsu. Ada sebut sentuh tak ada nafsu. Maka pemahaman kepada pentafsiran ayat ini menyebabkan khilaf di kalangan ulama tentang cerita batal wudu. Tapi dari hakikat ketuhanan, mazhab Syafi'i mengatakan Allah itu satu, Hambali kata Allah itu satu, dan semua mazhab-mazhab yang dalam Islam mengatakan bahawa Tuhan itu esa. Dari sudut uluhiyahnya, dari sudut rububiyahnya, dari sudut asma dan sifat, langsung tidak ada khilaf di kalangan alam. Kalau kita buka kitab akidah, tak ada khilaf di kalangan ulama tentang asalnya Allah dari sudut rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Yang berlaku perbezaan iaitu pemahaman terhadap ayat-ayat berkaitan dengan ibadah, dan ia tidak menjadi kesalahan. Sebab itulah tuan-tuan, kita di kalangan umat Islam tidak boleh, pertama kita kata tidak boleh membicarakan perkara khilaf itu menjadi perkara pokok sehingga berlaku perselisihan. Sebab kita tengok para ulama dulu, walaupun mereka khilaf, tapi khilaf yang mana khilaf tidak bertelagak, khilaf tapi saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Sebab itu tuan-tuan, orang yang cerdik dia tidak membicarakan isu khilaf di khalayak ramai sehingga berlaku perpecahan di kalangan masyarakat. Sebab apa? Ini benda khilaf, benda yang mana semuanya betul. Sebagai contoh, apabila sahabat bertanya Nabi tentang pemahaman sahabat yang dikatakan tayamum betul dia. Seorang sahabat yang berjunub, ada dua orang sahabat berjunub. Bangun pagi, air tak ada, nak sembahyang subuh. Yang mereka dengar, mereka kata apabila air tak ada, kena ganti dengan tayamum. Tapi pemahaman tentang tayamum itu berbeza antara dua sahabat. Sahabat yang pertama dia faham tayamum untuk ganti, kita kata nak mengangkat hadas besar, ialah sama macam tayamum mengangkat hadas kecil, iaitu tepuk debu tanah, sapu muka, sapu tangan kanan, sapu tangan kiri sampai ke siku, habis. Seorang sahabat dia kata hak tu untuk hadas kecil, hadas besar pada boleh macam tu. Lalu sahabat ni berguling atas debu tanah sampai penuh badan dia dengan debu.
Ini perselisihan tentang pemahaman maksud tayamum. Pergi jumpa Nabi. Bila dah jumpa Nabi, mereka kemukakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa satu betul?" Dan kita tengok Nabi jawab. Nabi kata, "Dua-dua betul." Maknanya perselisihan pemahaman ini, Nabi kata dua-dua betul. Hang yang tayamum sapu muka sapu tangan betul, hang yang berguling atas tanah betul. Dan kata Nabi, memadailah hak cara kawan ni buat, tak perlulah berguling sampai atas tanah. Hak ni pun betul lah, tapi hak hang buat apa betul Cuma kata Nabi, memadailah sapu muka dan sapu tangan. Makna di sini tuan-tuan, kita tengok dari sudut pemahaman tentang maksud ataupun cara tayamum itu dibenarkan oleh Islam. Sebab ia merupakan pemahaman dari sudut khilafiyah, dari sudut perbezaan benda-benda kecil je. Sebab tu kalau kita tengok, kalau Nabi nak bagi kelahi lah, kita tengok hikmahnya Nabi, cerdiknya Nabi. Nabi kata dua-dua betul. Bila kata dua-dua betul, hak pak sahabat tadi duk kata hang tak betul, hak ni pula hang pun tak betul. Sebab dua-dua sahabat kata tak, sahabat hak buat sapu muka dan sapu tangan saja. Dia kata hak guling tu tak betul. Sahabat kata mana boleh, hang tak betul sebab kita ni bukan ada kecil ada besar. Kena berguling tu tanah. Maka tak ada tuduh hang tak betul, hang tak betul. Kalau Nabi nak bagi kelahi lah, dua-dua sahabat dia mana? Senang Nabi kata salah satu apa duduk, salah satu tak betul. Dah sebut salah satu tak betul, tiba Nabi kata hak A betul. A kata itulah hang tak betul. Gaduhlah sahabat. Bergaduh. Ni kita kata bijaksananya Rasulullah. Allah kata dua-dua betul. Bila dua-dua betul, hak A pun tak boleh kata hak dia seorang betul. Hak B pun tak boleh kata hak dia seorang betul. Cuma kata Nabi, memadailah hak A. Nabi kata memadai hak A apa dia? Sebab hak A ni ringan, hak B ni berat sangat, apa nak kena berguling kota tanah jenuh lah. Kita tengok sebab tu saya selalu sebut orang yang cerdik, isu-isu khilafiyah tak payah disebut di khalayak ramai, kecuali diperdebatkan di kalangan golongan akademik. Itu tak apa. Kawan ni orang ulama, berdebat dengan ulama dalam tak fikir faham. Tapi di kalangan kita orang awam tak perlu berdebat isu khilafiyah. Banyak isu-isu khilafiyah yang kita tak perlu berdebat. Contoh tuan, mati nak baca talqin ke tidak, tak payah berdebat. Nak baca, tak membaca sunnah. Orang hak baca pun betul, orang hak tak baca pun betul. Tak usah duk bergaduh. Kenuri nak buat tahlil ke tak boleh buat tahlil ke tak perlu. Tak usah duk berdebat. Tak usah bincang isu ni. Nak buat, tak mau buat sudah. Kita pergi rumah tuan rumah kata, rumah saya kenduri tak payah buat tahlil. Alhamdulillah. Kita pun tak teruk pipi kita kena darah. Habis datang. Kita pergi rumah B, tuan rumah kata, saya minta tuan-tuan kita buat tahlil sikit. Tak apa, kita hormat. Tuan rumah kita buat. Jangan pula ada di kalangan bila kita pipi tuan rumah kata nak buat, kita keluar pintu di luar. Orang ni kurang ajar. Sebab tak menghormati pendirian orang. Mudah itu. Kalau kita tengok tu Imam Syafi'i, dia menghormati Imam Abu Hanifah. Kita sebut isu ni. Bila dia sembahyang subuh di dalam masjid yang di dalamnya ada kubur Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mati lama. Imam Syafi'i tak baca doa kudu. Dia jadi imam. Sebab anak murid tengok-tengok ulama besar mai. Anak murid menghormati ulama walaupun mereka berbeza pendapat. Hak ini pengikut Imam Abu Hanifah. Tiba-tiba Imam Syafi'i mai. Patut anak murid Imam Abu Hanifah jangan bagi sebab kita berbeza pendapat. Tapi tak, anak murid Imam Abu Hanifah persilakan Imam Syafi'i jadi imam. Imam Syafi'i jadi imam. Sembahyang subuh tak baca kunut. Selesai sembahyang, anak murid Imam Abu Hanifah tanya, "Tuan fatwakan kunut itu sunnah ab'ad, yang mana kalau tertinggal tuan dia minta sujud sawi, tapi tuan tak baca pun sujud sawi pun tak. Kunut dia tak baca, sujud sawi pun dia tak buat." Imam Syafi'i jawab,
Imam Syafi'i, aku menghormati pandangan Imam Abu Hanifah yang kuburnya berada di dalam masjid ini. Ni kata orang cerdik. Jadi kalau kita tengok perselisihan yang berlaku, kalau benda-benda khilafiyah tak perlu bincang. Kalau benda-benda asal, benda-benda usul, benda-benda akidah, ini perlu dipertahankan. Yang berlaku pada orang Yahudi ini, perselisihan yang berlaku pada orang-orang Kristian ini, perselisihan dari sudut akidah. Perselisihan dari sudut akidah. Ya, yang sampai nak fikir Tuhan tu siapa dia? Tuhan tu dua, ketiga ke? Tuhan tu Nabi Isa siapa? Al-Masih siapa? Maryam siapa? Maka ini asas akidah, maka wajib dipertahankan. Apa dia? Al-Masih bukan Tuhan. Al-Masih bukan anak Tuhan. Maryam bukan Tuhan. Maryam bukan isteri Tuhan. Tuan-tuan, Tuhan ialah Allahu Ahad, Allah yang Esa, dan Al-Masih sama seperti kita, hamba Allah, sama seperti Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lain. Seperti mana jawapan Ja'far bin Abi Talib ketika ditanya oleh An-Najashi dalam hijrah ke Habasyah kali yang kedua. Ja'far ditanya selaku ketua rombongan orang Islam, ditanya oleh An-Najashi, apa pandangan kamu terhadap Isa bin Maryam? Sebab apa? Orang Quraisy cuba nak provok Najashi. Orang Quraisy pergi kata dekat Najashi, wahai Maharaja, orang-orang Islam menganggap Tuhan kamu, iaitu Isa, apa yang kamu imani, iaitu Isa anak Maryam, itu bukan anak Tuhan sebagaimana yang kamu imani. Dia cuba nak provok Raja An-Najashi agar Najashi hantar balik orang Islam. Dan Ja'far bin Abi Talib menjawab dengan membaca beberapa ayat Allah dan menerangkan sehingga menangis Najashi, dan Najashi kata, betullah kamu sebagaimana apa yang telah aku ketahui. Sebab Najashi baca kitab Injil, dan kitab Injil yang asal tak menyebut tentang Isa anak Tuhan, tapi Isa adalah hamba Allah. Kata dengan Ja'far, Isa ialah Rasul Allah, utusan Allah. Jadi utuskan oleh Allah, diturunkan kepadanya kitab dan Injil, dan sama seperti mana Nabi kami, Rasul kami Muhammad, dan diturunkan kepada Nabi kami, Rasul kami adalah Al-Quran. Kita tengok jawapannya begitu indah sehingga menangis Najashi. Dan inilah dia, kan? Kita lihat polis cuba nak satukan mereka, tapi kita tengok gagal. Baginda berazam untuk meletakkan mazhab yang baru, mengatasi semua mazhab-mazhab yang bertentangan dengannya, dengan menggunakan berbagai cara dan ikhtiar. Akan tetapi orang-orang Nasara Qibti telah berdiri menentang baginda. Mereka menolak bid'ah dan penyelewengan ini. Mereka menentang habis-habisan dan bermati-matian untuk mempertahankan akidah mereka yang lama. Sekali lagi baginda Hercules berusaha untuk menyatukan mazhab-mazhab itu dan menghapuskan perselisihan dengan membuat satu ketetapan baru supaya orang ramai beriktikad bahawa Allah itu mempunyai satu iradah. Adapun mengenai masalah lulusnya iradah itu secara sebenarnya, baginda tundakan dulu keputusannya dan melarang orang ramai memperkata dan memperdebatkannya. Baginda jadikan keputusan itu sebagai satu risalah rasmi negara yang dibawa baginda ke seluruh negeri alam timur. Tetapi risalah itu tidak dapat menenangkan ribut di Mesir, dan akhirnya terjadilah satu penindasan yang ganas dilakukan oleh pemerintah Rom di Mesir dan berlanjutan selama 10 tahun. Dalam masa itulah terjadi berbagai keganasan yang mengerikan. Ada mereka yang diseksa kemudian dibunuh dengan melemaskan mereka di dalam air. Ada yang dibakar dengan api jamu hingga lemak-lemak daripada lambung-lambung mereka meleleh ke lantai. Ada yang dimasukkan ke dalam guni-guni yang diisi dengan pasir kemudian dibuang ke laut dan sebagainya dari kekejaman yang mengerikan. Akhirnya tuan-tuan, cuba kita tengok, bila nak cuba satukan manusia selain daripada kitab Allah, selain daripada meletakkan Allah
buatlah macam mana pun tuan-tuan